Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 4, iaitu kadar tindak balas. Baik, hari ini kita akan belajar topik 4.1, pengenalan kadar tindak balas. Baik, kita akan tengok dulu pengenalan kadar tindak balas. Baik, tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Baik, tindak balas kimia ialah proses bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Baik, kita tengok contoh dia. Contohnya, tindak balas antara bahan tindak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat yang kedua-duanya tidak berwarna akan menghasilkan mendakan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. Baik, dalam persamaan di bawah tu iaitu plumbum 2 nitrat tambah dengan kalium iodida tu, kat bawah dia ada tulis nombor 144424443 tu. Abaikan. Abaikan maksudnya buang. Sebenarnya dia adalah satu garisan. Kalau kita tengok dalam buku teks dia adalah garisan. Kita buang tu. Nak menunjukkan plumbum 2 nitrat tambah dengan kalium iodida itu ialah bahan tindak balas. Ialah bahan tindak balas. Kemudian hasil tindak balas ialah plumbum 2 iodida tambah dengan kalium nitrat. Okey. Itu ialah contoh bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Baik. Semasa sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Bahan tindak balas bila berlakunya tindak balas akan menghasilkan hasil tindak balas. Oleh itu, kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang manakala kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah. Baik, kita tengok. Saya bagi contoh senang macam ni lah. Sekeping kertas. Sekeping kertas. Apabila kita bakar, pembakaran itu ialah tindak balasnya. Kertas itu ialah bahan tindak balasnya. Apabila kertas tadi dibakar, kertas dibakar menjadi abu. Kertas tadi terbakar, semakin lama semakin berkurang kertas tu. Sementara abu ialah hasil tindak balas tu. Semakin lama tindak balas tu, semakin lama berlakunya pembakaran tu, abu tu akan menjadi semakin banyak. Dan akhir sekali kertas tadi akan habis. Dan abu akan menjadi semakin banyak. Bila kertas habis, abu pun berhenti hasilnya. Dia tak terus berhasil lah sebab kertas dah habis kan. Baik, kita tengok graf di bawah tu. Baik. Kuantiti bahan tindak balas. Kalau kita tengok daripada graf ni, kuantiti tindak balas ni asalnya kat sini. Asalnya kat sini. Ada satu jumlah yang besar. Kemudian apabila berlakunya tindak balas, apabila berlakunya tindak balas ni kat sini, kuantiti bahan tadi makin lama makin berkurang. Dia makin lama makin berkurang. Makin berkurang. Dan akhir nilainya kosong. Maksudnya dah habis. Bahan tindak balas tu dah habis. Okey. Sementara hasil tindak balas pula, semasa mulanya tindak balas, hasil tindak balas tu tak ada, kosong. Kosong. Kemudian apabila mula berlaku tindak balas,
kuantiti hasil tindak balas tu semakin lama semakin meningkat, semakin banyak. Dan akhirnya sampai ke tahap tu dan dia constant. Bila tindak balas dah selesai, dia constant. Dia mala. Maksudnya kuantiti tu jadi tetap. Baik. Perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas atau kuantiti hasil tindak balas melawan masa dalam tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Baik, kita tengok dekat graf di bawah tu, itu ada tindak balas perlahan dan tindak balas cepat. Dalam graf tu tindak balas cepat garisan berwarna biru, manakala tindak balas perlahan garisan berwarna merah. Baik. Kalau kita tengok perubahan tindak balas cepat ni, bahan tindak balas dia menyusut dengan cepat. Maksudnya dia akan habis dengan cepat. Sementara dalam tindak balas perlahan, bahan tindak balas akan menyusut ataupun akan berkurang dengan perlahan. Dengan kadar yang perlahan. Tengok. Sementara hasil tindak balas pula, untuk tindak balas cepat, kuantiti hasil tindak balas tadi, dia bertambah dengan cepat. Bertambah dengan cepat. Tengok garisan biru tu. Dia bertambah dengan cepat. Sementara kalau tindak balas perlahan, kuantiti hasil tindak balas tadi bertambah dengan kadar yang perlahan. Perlahan-lahan. Tetapi jumlahnya sama dengan tindak balas cepat. Hasil tindak balas tu jumlahnya sama dengan tindak balas cepat. Hasil tindak balas perlahan dengan hasil tindak balas cepat ni sama banyak. Sama banyak. Baik, seterusnya kita tengok persamaan dan perbezaan tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Baik. Pertama kita tengok dulu persamaan. Baik, persamaan kuantiti bahan tindak balas berkurang. Tindak balas cepat ni, kuantiti bahan tindak balas tadi akan berkurang. Kalau tindak balas perlahan pun, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang. Kedua, kuantiti hasil tindak balas bertambah. Sama ada tindak balas perlahan ke, tindak balas cepat ke, kuantiti hasil tindak balasnya bertambah. Itu persamaan di antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Baik. Seterusnya kita tengok perbezaan. Perbezaan di antara tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Baik. Kadar tindak balas. Bagi tindak balas cepat, kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepatnya. Sementara kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Ini untuk tindak balas perlahan. Baik, untuk tindak balas cepat, masa tindak balas adalah singkat. Adalah singkat. Maksudnya tindak balas tu menjadi cepat lengkapnya. Cepat lengkapnya. Baik, sementara tindak balas perlahan, masa yang panjang diambil untuk tindak balas itu menjadi lengkap. Okey, itu persamaan dan perbezaan tindak balas cepat dan tindak balas
lahan. Seterusnya kita lihat kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Apabila dikatakan kadar, dia akan melibatkan masa kat sini. Baik, kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas dibahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, itu ialah kadar tindak balas. Antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhati atau diukur dalam tempoh masa yang tertentu untuk menentukan kadar tindak balas termasuklah yang pertama, pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Apabila berlakunya tindak balas, dia akan berlaku perubahan. Salah satunya pengurangan jisim, isi padu ataupun kepekatan bahan tindak balas. Kenapa dia berkurang? Sebab dia dah bertukar menjadi bahan ataupun hasil tindak balas. Kedua, pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. Bahan tindak balas berkurang. Hasil tindak balas dia bertambah. Ketiga, pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekondaksian elektrik, kekondaksian haba atau keamatan warna campuran tindak balas. Dia akan berlaku pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, pH, kekondaksian elektrik, kekondaksian haba atau keamatan warna semasa berlakunya tindak balas. Baik, pertambahan isi padu atau tekanan gas yang dibebaskan. Dan yang seterusnya, yang kelima ialah pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Baik, itu ialah kadar tindak balas.